Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha Anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, para penonton dan para pendengar jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin yang bersifat dengan Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rauf, Ar-Rahim, ada fursah, ruang dan peluang kepada kita berbincang dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Kita sedang berbincang pada Sabtu malam minggu ini berkenaan dengan Hidayatus Sibyan, iaitu pedoman dan bimbingan asuhan kepada anak-anak, atau dengan nama lain kita kata tarbiyatul aulad, tentang pendidikan pada anak-anak. Peringkat awal ini kita masih lagi berbincang, sebelum kita masuk kepada isi perbincangan, kita masih lagi berbincang tentang perkara-perkara asas bagi ibu dan bapa. Yang menjadi tumpuan di sini adalah ibu dan bapa. Saya nak memulakan perbincangan kita pada waktu ini dengan nak menyebut bahawa semulia-mulia pendidik adalah ibu dan bapa. Jadi ibu dan bapa jangan meninggalkan tugas mendidik, kerana di situ berhimpun dua kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, kemuliaan ibu dan bapa. Jadi seorang ibu, jadi seorang bapa cukup mulia dengan kedudukannya yang tinggi. Sehingga kan boleh saya gunakan perkataan yang saya rasa tidak keterlaluan, iaitu perkataan apa? Syurga anak-anak ada pada ibu dan bapa. Restu anak-anak, restu ibu dan bapa menentukan syurga anak-anak. Saya rasa perkataan itu agak tidak keterlaluan. Dikatakan sebagai redha Tuhan itu, bagaimana Tuhan pandang kita. Tuhan juga memandang bagaimana kita melayan ibu dan bapa. Jadi kedudukan ibu dan bapa itu kesemua kita tahu cukup mulia dan amat mulia. Jadi bayang, kedudukan yang mulia itu diseragamkan lagi, disandingkan lagi dengan suatu persandingan yang indah. Orang yang mulia ini menjadi murabbi, menjadi mursyid. Murabbi bermakna pendidik, mursyid bermakna pembimbing kepada anak-anak dia sendiri, zuriat dia sendiri, untuk sampai kepada suatu hakikat yang ada dalam surah Furqan. Ya Allah sebut tentang ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu dan bapa mendidik anak-anak supaya sampai kepada qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Min azwajina, daripada pasangan hidup kami. Kalau seorang lelaki dia mengharapkan pasangan hidup dia isteri dia, maka dia didik isteri dia. Jadilah suami pendidik, suami pembimbing, suami yang murabbi, suami yang mursyid kepada isteri. Isteri juga menjadi pembimbing, pendamping kepada suami dia. Akhirnya suami dan isteri bergabung menjadi murabbi kepada anak-anak. Jadi lahirlah anak-anak yang dikatakan qurrata a'yun, anak-anak penyejuk mata, penyegar mata. Zuriat-zuriat yang datang ini zuriat yang qurrata a'yun. Jadi kita cuba lihat kemuliaan guru di sekolah. Cukup mulia.
cukup mulia. Mereka muallim, mereka mudaris, mereka mulia kerana mereka mendidik. Tetapi bayang, kalau pendidik itu ibu dan bapa sendiri, ya Allah, maka tidak ada kemuliaan seperti kemuliaan ini. Maka di atas itu saya mengulang perkataan, dalam dunia pendidikan, dalam dunia tarbiyah, dunia hidayatul subyan ini, dunia tarbiyatul aulad ini, kalau dipegang dengan baik oleh ibu dan bapa, kemuliaan itu tak dapat dirampas oleh sesiapa. Tapi kalau kita pisahkan ibu hanya menjadi ibu, bapa hanya menjadi bapa, menunaikan tugas sekadar makan, minum, tempat tinggal, pakaian, mengeluarkan belanja kepada persekolahan anak-anak, tapi dalam soal hidayah, bimbingan, ibu dan bapa tak terlibat, maka dia cuma tinggal satu je kemuliaan, kemuliaan ibu dan bapa. Guru sekolah pula, dia ada satu saja kemuliaan, kemuliaan sebagai pendidik. Tapi kalau dua itu digabung, yang mendidik itu adalah ibu dan bapa. Ibu dan bapa itu adalah pendidik. Itu sangat mulia. Itu sangat mulia. Cuba bayang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah. Beliau adalah bapa kepada Fatimah, kepada Zainab, kepada anak-anaknya lain. Beliau adalah seorang suami kepada isteri-isteri baginda, dan dalam masa yang sama beliau seorang nabi dan rasul. Pahala yang baginda dapat ini disifatkan oleh Al-Quran sebagai ajrun ghairu mamnun, pahala yang tak putih-putih. Karena itu, jadilah bapa, jadilah ibu yang mendidik. Itu sebagai asas kita letak. Yang kemudiannya kita juga kena mengetahui pada bab yang dah kita belajar dah. Bab yang kita belajar awal-awal pertemuan kita, iaitu bahawa bila kita mendidik anak-anak, kita kena jaga dia punya manhaj pendidikan. Iaitu apa dia? Al-jazmul mutabiqu lil haqqi an dalilin. Ini adalah manhaj pendidikan. Bahawa tujuan daripada pendidikan itu, objektif daripada pendidikan itu, motif daripada pendidikan itu supaya anak-anak dapat al-jazmu, ketetapan hati terhadap benda yang kita nak didik. Kita nak bawa anak kita ke arah Tuhan sebagai contoh. Maka hati anak-anak kita tu kena jazam. Kena kukuh, kena kuat, kena sabat. Kukuh, tak berubah. Kalau kita beri pendidikan pada anak-anak, kita gagal memastikan kekukuhan. Bermakna, pendidikan kita itu tidak kukuh, anak akan berubah. Al-jazmu bermakna anak mendapat keyakinan-keyakinan dalam pendidikan, yang keyakinan itu tidak ada syak dan tidak diragukan. Dia tak berubah. Jadi ibu dan bapa, bila mendidik anak-anak, mestilah ke arah supaya anak itu mendapat keyakinan dalam hidup mereka. Dan untuk sampai kepada keyakinan itu, kita kena ingat kaedah yang kedua. Perkara itu kenalah al-mutabiqu lil haqqi. Benda tu jalan seraksi. Benda tu muafakat dengan kebenaran. Jangan ambil bahan-bahan khayal, mengganggu emosi, barang-barang fantasi, barang-barang yang tak wujud. Itu dijadikan sebagai ingredient pendidikan. Ini salah. Sebab barang-barang ni kalau dia masuk dalam hati anak-anak dan dia duduk dalam hati anak-anak, dia bermukim dalam hati anak-anak dan dia tak keluar, maka anak-anak akan menghadapi masalah ke depan. Anak-anak akan percaya benda khayal, benda fantasi, benda tak wujud, benda dongeng. Tak boleh. Benda yang kita nak didik anak-anak kita ini adalah benda yang al-mutabiqu lil haqqi. Benda tu bersesuaian dengan kewujudan kebenaran itu. Dan yang ketiga, untuk memastikan kebenaran itu, benda yang kita wujud itu benar, kita kena pastikan manhaj yang ketiga itu apa dia? Dalil an dalilin. Setiap pendidikan kepada anak kita, kepada anak-anak kita ada hujah dia, ada petunjuk dia, ada dalil dia, ada sokongan dia.
Dan benda yang paling asas untuk kita jadikan bahan sebagai dalil adalah kalamullah, wahyu ilahi, Al-Quran dan petunjuk Nabi, kekasih Allah dan kekasih kita, salawatullah wa salamuhu alaihi. Ini dikatakan sebagai apa dia? Sebagai asas. Kita sebagai ibu bapa nak mendidik anak-anak, ini adalah asas kita. Kemudian, perkara yang berikutnya, setelah kita tahu perkara ini semua, barulah kita bergerak. Kita bergerak kepada platform yang pertama, apakah yang kita nak kena didik anak-anak kita? Apakah yang kita nak kena didik anak-anak kita? Asal tadi kena ingat. Pendidikan kena pergi kepada jazam, kukuh, pengukuhan. Kalau kita kata kita didik agama pada anak kita, agama itu kena jazam, kena kukuh masuk dalam hati anak kita. Macam mana kita nak pastikan dia kukuh? Mestilah benda yang kita jadikan bahan pendidikan itu benda yang kebenaran. Untuk memastikan benda itu benar, cuma satu ya cara dia, dalil. Kita kata malaikat ada, kita kata siksa kubur ada, kita kata akhirat ada. Mana dalil dia? Maka dalil itu mesti datang daripada Quran dan As-Sunnah. Kalau ketiga benda ni, kalau dua benda di belakang ni kita boleh pastikan, dalil itu memang perkara yang kita didik itu perkara benar dan dia di atas dalil, maka bila kita ulang pendidikan seperti itu, maka akan terciptalah al-jazmu, pengukuhan hati. Hati akan hilang syak, hati akan hilang keraguan apabila dia disertakan dengan bukti-bukti, dalil-dalil dan hujah-hujah ke atas perkara itu. Sebagai ibu dan bapa, kita kena tahu perkara ini dengan teliti. Baik. Perkara yang akan kita didik anak kita dalam episod yang kita nak berbincang ini ialah kita balik kepada apa yang kita sebut awal hari itu dalam pendidikan. Perkara yang kita kena didik anak kita pertama sekali. Bayang saya ambil balik yang silam, yang pelajaran kita silam. Ada 4 perkara, ada 4 asas kena simpan dalam kepala ibu dan bapa. Apa dia? 1, kena ada ilmu. Yang kedua, ibu bapa kena tahu kata ilmu yang dia ada itu dia kena amal. Yang keempat, dia kena sampaikan. Yang kelima, dia kena bersabar di atas segala ujian kesakitan. Sebagai ibu dan bapa, kita kena simpan ilmu dalam kepala kita. Sebab ilmu itu kita nak tumpah pada anak-anak kita. Ilmu yang ada pada kita itu kita amalkan. Sebab dalam dunia pendidikan, apa yang kita cakap, dia kena seraksi dengan apa yang anak tengok, anak dengar dan realiti kehidupan. Kalau kita bercakap tentang sembahyang, tutup aurat, itu pendidikan. Tapi anak tengok dalam keluarga tak ada sembahyang. Realiti tak ada sembahyang. Dia dengar sembahyang, mata tengok tak sembahyang. Maka dia tak akan jadi jazam. Pendidikan dia kena seimbang. Jadi kerana itu, ini bukan sahaja bahan yang kena ada dalam mak bapak, bahan ini juga kena ada kepada anak-anak. Sebab anak-anak dia akan membesar dan dia juga akan ada anak. Jadi itu kena tahu dulu. Kita kena amal dengan apa yang kita sampaikan pada anak-anak kita. Kita kena amal, kita kena ada ilmu, kita beramal, kita kena simpan, kita kena sampaikan dan kita kena sabar. Lepas itu, kita ambil perkara yang pertama, ilmu. Ilmu yang kita nak ambil sebagai bahan pendidikan pada anak-anak. Ambil ilmu itu, dia kena duduk di bawah manhaj tadi. Ilmu yang jazam, yang mutabiq lil haqqi an dalilin. Ilmu tu tak boleh kosong. Ilmu tu tak boleh tak ada hujah. Kalau dia ilmu, dia dikatakan ilmu tapi tak ada dalil, maka dia bukan ilmu. Dia kalam faragh, kalam kosong, kalam dongeng. Itu tak boleh dimasukkan dalam pendidikan. Maka di sini kita nak start mendidik anak kita,
Ingat balik saya dah sebut hari tu dalam kitab Tarbiyatul Aulad, dia kata apa? Iza arafal ghulam yaminuhu an shimal famuruhu bisalah. Bila anak kita mula cam yang mana arah kanan, yang mana arah kiri, ketika itu kita get ready untuk ajak anak kita sembahyang. So kita bagi dia ada mumayyiz, dia tamyiz, dia tahu membezakan. So kita get ready. Bila kita tengok anak kita ada kecerdikan, benda pertama yang kita nak kena bagi pada anak kita adalah ilmu. Ilmu ni apakah yang kita maksud dengan ilmu? Kita maksud dengan ilmu ni 3 perkara. 3 perkara. Apa dia? Benda yang pertama kita kena sampaikan pada minda dia, hati dia dan budi dia, ma'rifatullah. Dia kena kenal Allah. Yang kedua, ma'rifatun nabiyyihi. Dia kena kenal nabi dia. Kemudian ma'rifatu dinihi. Dia kena kenal agama dia. 3 benda ni kita panggil al-ilmu, ilmu. Dan ketiga-tiga benda ni dia kena dididik di atas manhaj tadi. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Menyebut sesuatu tentang Tuhan pada anak-anak, menyebut sesuatu tentang Nabi pada anak-anak, menyebut sesuatu tentang agama pada anak-anak, dia mestilah ada dalil dan perkara kita sebut itu kena seragam dengan dalil dan kita kena proses yang kita cakap itu sampai menjadi pengukuhan kepada anak kita. Kerana itu dalam dunia pendidikan ini, dalam hidayatul subyan atau tarbiyatul aulad, dia benda yang berulang-ulang. Kadang-kadang satu benda kita sebut 3 kali, kadang 7 kali. Bahkan pernah sahabat kata, Abdullah bin Umar kata, Nabi menyebut satu perkara sampai 21 kali. Kenapa ikhwan? Untuk menangkap, untuk ingat, untuk bagi ingatan tu balik. Kadang-kadang kita baca dalam riwayat, dalam satu buku yang sangat menarik, ditulis tentang An-Nabiyul Karim Mu'alliman. Bahawa Nabi yang mulia ini seorang pendidik. Penulis menyebut apa dia ikhwan? Kadang-kadang untuk menyampaikan pendidikan ini, Nabi sentuh. Berlaku sentuhan. Kadang-kadang kita habaq kepada anak kita. Kita kata, abang, kita kata, kak, ingat kebesaran ilahi. Allah ni maha kuasa. Bila kita sebut tentang Allah maha kuasa, kekuasaan Tuhan yang kita bagi kat dia itu, dia kena muafakat dengan kebenaran. Pasal itu Allah menyebut tentang manzurah dan makru'ah. Allah menyebut tentang alam yang dapat dilihat dan yang dapat dibaca Al-Quran. Yang mana kita baca dalam Quran dapat lihat pada alam. Kadang-kadang kita pegang bawah anak kita pegang tangan dan kita heret dia keluar, bagi dia tengok alam dan kita berbicara tentang alam. Maka kita nak sampaikan pada anak kita tentang Tuhan. Tentang ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatul din. Baik. Ketiga-tiga ini di atas manhaj tadi. Motifnya ialah supaya anak kita mendapat pengukuhan hati, ketetapan hati, mendapat i'tiqad yang benar, keyakinan yang benar, akidah yang tulen. Untuk mendapat itu, kesemuanya itu kena di atas platform dalil. Kerana benda berdalil sahaja, dia boleh disandingkan dengan kebenaran. Masa kita menyampaikan tentang Allah kepada anak-anak kita, kita menyampaikan tentang perkara ini kepada anak-anak kita, maka kita kena tahu. Dalam kita bercakap tentang ma'rifatullah ni, apakah benda asas kita nak cakap pada anak kita? Ada 3 benda asas yang kita kena sampaikan pada anak kita. Dalam benda ma'rifatullah. Kita nak bawa dia kenal Tuhan, ada 3 benda asas yang kita kena melalui. Kalau kita tahu 3 benda asas ni, baru kita tahu apakah motif kita mendidik anak kita kenal Tuhan. Bukan kita nak ajak anak kita Allah itu wujud, lawannya Adam. Allah itu ada, lawannya tak ada. Kerana kalau kita ajak anak kita mengapai, dia punya bawa'is tak sampai, objektif dia tak sampai. Kita ada asyraful bawa'is. Kita ada semulia-mulia objektif.
untuk didik anak-anak kita. Baik, kita bagi tahu tentang kewujudan Allah, kebesaran Allah, kita kena semayang, kita kena puasa, kena tutup aurat. Apakah motif di atas benda itu? Ada 3 benda penting. Bila kita menyampaikan kepada anak kita tentang perkara ini, perkara tentang Allah Ta'ala ini sebagai, kita katakan sebagai tarbiyatul ula, langkah pertama mendidik anak-anak. Bila kita cakap benda ni, kita kena sampaikan pada anak kita, ataupun saya kata kalau tak sampai pada anak kita, dalam pemikiran kita sebagai pendidik, ibu dan bapa, kita kena simpan 3 asas ni. Apa dia? Yang kita nak sampai tentang Tuhan pada anak kita, apa dia? Asas yang pertama, kita nak kena sampai yang disebut oleh para pendidik akidah kepada kita ialah bahawa kita nak kena sampaikan pada anak kita bahawa annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Ini benda pertama, asas pertama dalam nak bawa anak kita kenal Tuhan. Semayang ke, puasa ke, apa ke, apakah objektif daripada benda tu? Sebelum kawan tu semayang apakah dia kena tahu tentang Tuhan dia? Pertama, dia kena tahu apa dia? Annallaha khalaqana, bahawa Allah pencipta dia. Saya tak tahu lah ni tanggungjawab apa, kecil ke besar. Bila anak kita semayang, anak kita puasa, anak kita ketutup aurat, anak kita kena tahu benda ni. Apa dia? Allah pencipta dia. Satu. Ini dalam konteks yang pertama. Dia kena tahu warazaqana. Allah pencipta dia, bahawa urusan rezeki hidup dia, Allah yang tentukan. Bukan Allah tentukan, bahkan Allah yang mencipta rezeki itu pada dia. Rezeki asal tak ada. Allah yang buat rezeki untuk anak-anak. Dan dia kena tahu apa dia? Walam yatrukna hamala. Baca dengan ha besar, hamala. Maksudnya apa dia? Tuhan tidak membiarkan kita terbiak begitu sahaja. Bahkan arsala ilaina rasula. Allah menghantar kepada kita utusan dia. Kenapa? Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang taat utusan Allah Ta'ala ini, ketaatan itu membawa ke syurga. Wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang derhaka utusan ini, dia membawa ke neraka. Okey, kita berhenti di situ. Kesimpulan daripada perkara pertama ni, kita nak sampai pada anak kita, sebelum anak kita start semayang, sebelum start puasa, sebelum kita bercakap tentang akhlak, sebelum kita bercakap tentang ukhuwah Islamiyah, anak kita kena tahu bahawa Allah pencipta dia, Allah yang bagi rezeki pada dia, Allah cipta dia bukan secara sia-sia. Bahkan Allah telah menghantar seorang Rasul untuk memimpin dia mengenal Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dan apakah kehendak Tuhan pada kita. Yang ni adalah benda yang cukup penting sebelum kita memulakan pendidikan salat pada anak kita. Sebab nanti anak kita akan berinteraksi dengan fikiran dia sendiri. Pertanyaan-pertanyaan akan datang kepada dia. Kenapa aku kena semayang? Kenapa aku tutup aurat? Anak Pak Long tak tutup aurat. Kenapa aku tak semayang? Ayah marah. Anak Maklum, anak Pak Long tak semayang, Pak Long dengan Mak Long tak marah pun. Ya, dia boleh jawab pada diri dia. Kenapa saya semayang? Kerana saya ada pencipta. Saya ada pencipta. Asasnya ialah kita bila mencipta satu benda, kita akan jaga benda ciptaan kita. Kita tak akan biar dia layu, kita tak akan biar dia rosak. Dan kalau benda yang kita cipta itu benda hidup, kita nak penghormatan daripada benda kita cipta kepada kita sebagai Tuhan dia. Allah mencipta kita daripada tak ada kepada ada. Maka Allah itu pencipta kita.
Jadi apakah satu cara kita berinteraksi dengan pencipta kita? Maka Allah cipta syariat-syariat dia. Yang syariat-syariat ini merupakan syiar kepada Allah. Syiar kepada agama Allah. Untuk membawa kita kepada Allah. Supaya anak kita, dia boleh jawab sendiri tentang urusan dia. Dia susah, dia senang. Dia berjaya, dia gagal. Bahawa keseluruhan ini, rezeki kehidupan itu, bukan sahaja Allah bagi, bahkan Allah yang mencipta. Bagi lain bab, ikhwan. Bagi ni benda dah ada. Cipta ni benda tu tak ada lagi, dia cipta. Rezeki kita ni tak ada lagi, kosong, dia cipta. Lepas dia cipta rezeki, dia sandingkan rezeki itu dengan masa kita, situasi kita, tempat kita. Jama'atul muslimin a'azakumullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, cuba kita bayang, seawal umur anak kita, sedini umur anak kita, dia dapat benda ni dulu. Bahawa dia tidak dicipta oleh Allah dengan sia-sia. Dia ada Rasul Allah hantar. Dan kejayaan hidup dia ada kepada ketaatan dia kepada Rasul. Kegagalan hidup dia ada pada penderhakaan dia pada Rasul. Pada bahagian pertama ni, ibu dan bapa simpan benda ni masuk dalam kepala. Kemudian pejam mata kita dan cuba cari perkataan yang boleh kita cipta untuk menyampaikan mesej ini pada anak-anak. Sebagai pendidik, maklumat ni kita simpan. Perkataan akan keluar sendiri. Tapi kalau ini sebagai pendidik kita tak nampak, kita akan blur, kita akan hilang ayat. Kenapa anak kita kena sembahyang? Dia tanya pada kita, ayah kenapa cik kena sembahyang? Kalau ini kita tak tahu, kita tak boleh jawab. Kerana kaitan sembahyang dengan Tuhan bukan kaitan rukun sembahyang. Kaitan dia antara Khalik dan makhluk. Kaitan dia antara Ar-Razaq dengan makhluk. Mana ada masa rezeki tak sampai dalam hidup kita? Cuba sebut bila rezeki tak sampai. Kalau rezeki kita tak sampai, hari itu hari mati kita. Orang yang kata duit tak ada, orang yang kata sakit tak sembuh lagi, mati tak lagi. Tak lagi bermakna rezeki hidup. Tapi kerana dia tidak tahu makna rezeki, dia duk ingat rezeki ni RM aja. Bila sebut rezeki, saham naik. Sebut rezeki apa dia? Ekonomi kita cantik, ekonomi kita pulih. Itu dia nampak rezeki. Yang dia duk bercakap, tubuh badan dia ni hari-hari, dia tak nampak itu sebagai satu. Kenapa ikhwan? Kerana kegagalan dia memahami kotak pendidikan. Bahawa Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, dan Allah tak pernah cipta kita, Allah tak pernah tinggal kita dan biarkan kita keseorangan. Sehingga Allah kata dalam ayat dia, ayah sabul insan ayatruka sudah. Akhir daripada surah Qiyamah. Adakah manusia menyangka dia dibiarkan begitu sahaja? Tak ada. Tuhan tak biar kita. Tuhan jaga kita. Tuhan awal kita. Nanti anak kita boleh jawab, kenapa semua benda dalam hidup dia kena contoh Rasul? Kerana Rasul itu utusan yang dihantar oleh Tuhan. Hubungan Rasul itu dengan Tuhan. Kenapa bila umur anak kita 7 hari keluar, kita sibuk-sibuk nak kekah, kita sibuk-sibuk nak belah mulut, kita sibuk-sibuk nak cukup kepala, nak azan, nak bubuh nama, biar apilah sampai 120 hari pun. Tak, kenapa kita nak buat cepat-cepat? Kerana kesemua itu diajak, dibimbing oleh Rasul utusan Tuhan. Ini insan yang berhubung dengan Tuhan. Kenapa semayang ni nak kena semayang dalam waktu yang 5? Kerana itu diajak oleh Allah kepada utusan dia. Dalam dunia ni, kita tidak memerlukan pembimbing yang lain selain daripada utusan Allah. Ini perkara yang pertama, duduk dalam al-ilmu. Bahawa kita kena sampai apa pada anak kita? Allah pencipta dia, Allah pemberi rezeki pada dia, Allah tidak biarkan dia dalam keadaan sia-sia, bahkan Allah menghantar kepada dia seorang Rasul. Ini pertama. Yang kedua, apa kita kena tahu sebagai pendidik yang kita nak sampai pada anak kita? Apa dia?
Kita kena tahu benda kedua berkaitan dengan Tuhan ni. Kita nak bercakap pasal Tuhan ni, kita kena tahu benda ni. Apa dia? Iaitu annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tengok berkaitan dengan Tuhan. Ini yang menyebabkan dia memahami makna tauhid, makna syirik. Kenapa dia tak boleh pakai tangkai, kenapa dia tak boleh ziarah kubur orang lain. Kita nak jawab soalan masalah orang ni, muskilah manusia ni banyak. Tapi dengan dia tahu kaedah ni, anak kita boleh selesai banyak masalah dalam dunia. Apa dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala. Ingat perkataan ini, wahai ibu dan ayah. Saya fikir, sebelum saya sambung ni, saya fikir, kalau kita sebagai ibu dan ayah, boleh sampaikan ayat ini kepada anak-anak kita, saya yakin satu benda, kitalah ibu ayah yang paling mulia dan bahagia di sisi Allah dunia dan akhirat. Dan kalau anak kita boleh tangkap yang kedua ni dan dia jadikan prinsip dalam hidup dia, dengan penuh yakin saya kata wallahi syurga ada untuk kita. Kerana ini adalah motif yang paling besar, asyraful bawa'is, semulia-mulia objektif dalam dunia pendidikan. Apa yang kita nak sampai kepada anak kita? Yang ni. Apa dia? Annallaha, sesungguhnya Allah, la yarda, Allah sekali-kali tak pernah reda, an yushraka ma'ahu ahadun, dia disyirikkan bersamanya dengan seorang pun fi ibadatihi, dalam kita menjalankan ibadat padanya. Allah tak suka kita campur dalam ibadat itu kesyirikan, penyertaan yang lain. Walaupun kita ambil malaikat yang dekat dengan Tuhan dan Nabi yang diutuskan, Rasul yang diutuskan oleh Allah sebagai syirik pada Tuhan, Tuhan tak akan redha sekali-kali. Ini motif yang besar nak kena sampai pada anak kita. Sebelum kita tunjuk pada anak kita, ini batu syirik, ini kayu sembah syirik, sembah bulan syirik, sembah matahari syirik. Sebelum kita nak sampai benda tu pada anak kita, asas ini bagi anak kita tahu dulu. Kerana contoh-contoh ni makin banyak, makin memeningkan. Asas dia apa dia? Kita kata pada anak kita, anak, sesungguhnya Allah tak pernah redha. Apa makna tak pernah redha? Tak pernah suka. Allah tak pernah menunjukkan kasih sayang dia, kegembiraan dia. Allah tak pernah suka. Allah tak pernah redha. Lawan dia, Allah benci, Allah murka, Allah laknat, Allah kutuk. Dalam ibadat, kita kongsi dia dengan benda lain. Walaupun kita kongsi itu, kita ambil malaikat yang dekat dan mempunyai kedudukan di sisi dia, dan Nabi yang mulia di sisi dia, tetap Allah tak redha. Dengan asas yang kedua ini, automatik, kalau malaikat pun kita tak boleh masuk sebagai sekutu bagi Tuhan, Nabi, kedua-dua contoh ini adalah makhluk mulia dia. Malaikat tak pernah derhaka pada dia, tak pernah maksiat. Para Nabi kesemuanya maksum. Ini pun dua makhluk tak boleh kita ambil sebagai syirik dengan dia, maka automatik fikiran anak kita akan memikir, tangkai bolehkah? Kubur orang mati bolehkah? Roh-roh bolehkah? Jin-jin dan hantu setan bolehkah? Ini semua yang tak ada nilai di sisi Tuhan. Ini dua benda ada nilai. Dua benda ada nilai pun tidak boleh dijadikan syirik. Ketika kita buat ibadat, kita tak boleh heret benda ni masuk sekali dalam ibadat. Maka tidak ada ibadat kepada malaikat, tidak ada ibadat kepada Nabi dan Rasul. Tidak ada doa pada malaikat, tidak ada doa ditujukan kepada Nabi dan Rasul. Kesemuanya itu dituju kepada Allah. Kenapa? Kerana ini kaedah dia. Dalam penyampaian kita berkaitan dengan ma'rifatullah pada anak kita, ini dia punya konsep yang kita kena faham. Karena itu Allah menyebut dalam kalam dia yang cukup indah. Dalam surah Jin Allah Ta'ala sebut, Allah kata, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah.
Maka janganlah sekali-kali kamu seru di dalamnya bersama dengan Allah dengan sekutu yang lain seorang pun. Tak mau. Seorang pun Tuhan tak mau. Malaikat dia pun tak boleh kita kata, Ya Jibril, Ya Jibril, tolonglah saya. Tak boleh. Pasal itu ada lagu yang dimainkan. Arisna ya Rasulullah, Arisna ya Rasulullah, Madad ya Rasulullah. Ini ikhwan, contoh-contoh ni, kalau ada, kita nak kena habaq satu persatu. Tapi bila kita bawa kaedah ni, terus orang tahu. Kenapa madad ya Rasulullah? Apa makna madad? Tolonglah saya ya Rasulullah. Allah tak pernah redha kita seru makhluk dia. Walaupun yang kita seru tu kekasih dia sendiri. Dia hanya mau kita seru dia sahaja. Ini konsep pendidikan berkenaan dengan mengenal Allah. Yang ketiga, yang menjadi konsep kita dalam perkara ini apa dia ikhwan? Iaitu apa dia? Yang ketiga, ini asas kita nak menyampaikan tentang mengenal Allah pada anak-anak kita. Yang ketiga apa dia? Iaitu anna man ata'a rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu. Tengok. Ini penutup, ini ketiga penutup dia. Apa dia? Sesungguhnya man ata'a rasul, sesiapa yang taat kepada rasul. Tadi kan, yang pertama tadi, Allah hantar pada kita rasul untuk mengenal Allah sebagai Khalik, sebagai Razak, pemberi rezeki. Allah tak tinggalkan kita. Siapa yang ikut rasul itu, dia sampai ke syurga. Siapa yang derhaka rasul, dia sampai ke neraka. Ini. Siapa yang taat kepada rasul. Wa wahadallah. Dan dia mengesahkan Allah. Dia tidak mengesahkan rasul. Dia mengesahkan Allah. Dia tidak jadikan rasul sebagai sekutu bagi Allah. Dia hanya mengesahkan Allah. Sesiapa yang taat pada rasul dan mengesahkan Allah. Tengok. La yajuzu lahu, maka tidak harus bagi dia, tidak boleh bagi dia, muwalatu, menunjukkan, kita kata apa, dia menunjukkan dia punya kesayangan dia, kecenderungan hati dia, man hadallahu wa rasuluhu, terhadap orang yang menentang Allah dan Rasul. Perkara yang ketiga ini, dia berperanan sebagai pemangkin, dia pelapik, dia penegak dua perkara di atas. Apa makna kita kata kita tahu Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki? Kemudian apa makna kita tahu kata Rasul itu dihantar untuk diikuti, yang hantar itu Allah? Apa makna kita tahu kata tadi ini bahawa Allah tak pernah redha dalam ibadat dia diheret kesyirikan kepada dia, walaupun malaikat, walaupun nabi. Apa makna semua benda ni kalau kita tahu? Tetapi kita adalah orang yang masih memberi kecintaan kepada semua perkara yang Tuhan tegah. Apa dia paling Tuhan tegah kita? Tuhan tak suka kita tunjuk kecenderungan hati kita kepada orang yang menentang Allah dan Rasul. Orang yang bercakap bukan-bukan pasal Tuhan. Orang yang bercakap pasal Tuhan tanpa dalil, tanpa hujah, tanpa bukti, sembrono dia cakap. Dan kepada orang itu kita memberi rasa penghormatan untuk dengar. Tak ada makna kalau kita tahu Allah sebagai pencipta kita. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak yang kita didik tentang Tuhan berkawan dengan orang-orang yang tak kenal Tuhan. Kita tak boleh biarkan ajaran-ajaran yang datang kepada telinga anak-anak kita, yang ajaran itu memakan ketauhidan yang kita ajak pada anak-anak kita. Yang ketiga ini, dia bertindak sebagai benteng mengawal dua perkara di atas. Apabila kita sebut tentang mengenal Tuhan, ketiga-tiga ini adalah dia punya asas tunjang. Nak kenal Tuhan apa? Nak kenal Tuhan sebagai pencipta, sebagai bagi rezeki. Ya. Dan nak kenal dia macam mana? Melalui Rasul yang dia hantar. Wahyu yang dia buat turun. Pasal itu manhaj pendidikan, dalil dan muafakat dengan kebenaran. Seraksi dengan kebenaran. Ya.
supaya nak mencipta satu jazam, pengukuhan hati pada anak-anak. Anak-anak kita kena tahu bahawa dia tak boleh beribadat melainkan pada Allah. Kenapa? Kerana Allah tak pernah redha. Dan dia kena tahu, dia tidak boleh mengorbankan keyakinan dia kepada Allah yang telah dia dapat dengan pendidikan yang betul. Kerana sifat kepada orang yang mendapat pendidikan tentang Allah dan Rasul, dia tidak boleh membiarkan diri dia mengasihi selain daripada Allah dan Rasul. Kalau ketiga perkara ini kita boleh ajak kepada anak-anak kita, kita boleh sampaikan kepada anak-anak kita, kita boleh beri penjelasan pada anak-anak kita. Ketiga-tiga perkara ini, dia menggambarkan suatu kedudukan suci hubungan kita dengan Tuhan. Allah pencipta kita. Daripada kita tak ada, dia cipta kita ada. Dia cipta rezeki kita. Dia cipta Rasul untuk bimbing kita. Dan kita kena dengar pada Rasul itu. Dan kewujudan kita di alam ini bukan sia-sia. Bermakna ada benda Tuhan nak Rasul sampaikan pada kita. Kita kena get ready. Lepas tu, Allah yang menjadi pencipta kita, dia tak pernah redha kita syirik pada dia. Dan bukan saja dia tak suka kita syirik pada dia, dia tak suka kita korbankan keimanan kita. Dengan kita pergi menyayangi, mencintai, bagi peluang kepada anasir-anasir yang merosakkan hubungan kita dengan Tuhan masuk dalam hidup kita, dia tak benarkan. Kenapa? Ini. Kenapa? Ketiga-tiga benda ini, kita ikat sekali, dia membawa kita kenal satu sifat agama. Kenapa? Kerana ataupun saya boleh kata macam ni, isteri kita, contoh perempuan senang, tengah-tengah malam ni sebut perempuan syok lagi. Macam Umak katakan, Umak jadi perempuan, saya aku tak ada perempuan, tak boleh berlakon lah Tuan Director. Umak jadi perempuan. Kenapa perempuan? Isteri kita, kalau kita jalan dengan dia ke, ataupun kita cerita kat dia ke, kita kata, ada perempuan duk tunggu di bus stop, seorang-seorang dia pakai tudung elok juga. Mana dia lebih suka? Dia lebih suka kita cerita ke kita tak cerita? Jangan jawab. Dengar. Dia lebih suka yang mana? Katalah melintas tepi kita. Perempuan melintas. Kita tak cakap apa pasal benda tu. Yang tu kan dia lebih suka, ataupun kita report kat dia. Kita kesian tengok perempuan tu. Segak-segak kasut patah. Dia tak kata apa. Tapi yang mana dia lebih suka? Kita ambil tahu ke kita tak ambil tahu? Saya fikirlah. Dia lebih suka kita tak ambil tahu. Soalannya, why? WHY. Kalau WHO, KKM. WHY. Kenapa? Ya ikhwan. Ini nama dia apa dia? Ini adalah nama dia kesucian hubungan. Di mana kalau satu pihak dia rasa hubungan dia tak suci, dia terancam. Ini adalah satu contoh yang saya katakan untuk pada menyatakan kenapa ini kita nak sampaikan pada anak kita. Sebelum kita habaq kekuasaan Tuhan begitu, Tuhan begini, kita bagi tak asas. Allah pencipta kita, dia bagi rezeki dengan kita, dia tak suka dia disyirikkan, dan dia tak suka kita menunjuk kasih sayang dan ketundukan kepada benda yang menghala ke arah lawan dia. Dia tak suka. Kenapa? Kerana ketiga-tiga ni kita bulat untuk mencipta satu perkara nama dia yang disebut oleh para ulama sebagai Hanifiyah. Hanifiyah ni maksud dia apa ikhwan? Agama yang suci, kesucian hubungan. Tuhan nak kita tunjuk tazallul kita. Apa dia? Tuhan nak kita tunjuk apa dia? Kita punya tazallulu lillah. Yang apa dikatakan mahabbatan wa ta'ziman. Allah suka kita tunjuk kerendahan diri kita pada Allah, yang kerendahan diri itu datang daripada benih apa? Benih kita rasa hina depan Tuhan. Kita tak ada, Tuhan bagi kita ada.
Yang daripada itu tercipta suatu kesayangan pada Tuhan. Dan kita sampai peringkat mentakzimkan Tuhan dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita. Agama ini dia mengharap kepada kita ada hanifiyah. Milah Ibrahim, milah yang hanif. Apa dia? Ketundukan kita pada Allah yang bersih. Jadi Allah tak mau kita kata ada pencipta lain, pemberi rezeki yang lain. Kita syirik dia dengan benda yang lain. Dan kita merosakkan hubungan kita dengan dia. Tuhan tak mau. Tuhan tak mau. Tuhan nak hubungan ini terjalin dengan bersih. Dan fitrah ini bukan kita dengan Tuhan. Ada pada semua keadaan hidup kita. Kesucian dalam berhubung. Pasal wanita, saya kata sebagai contoh akhir, kenapa wanita, dia tahu kata suami dia nak kahwin lagi satu. Dan dia tahu kahwin tu halal. Allah redha. Tapi dia tetap tak seronok pasal apa? Sebab saya bukan perempuan. Tapi dia atas emosi. Sebab dia mula merasakan ada perkongsian dalam hidup. Kongsi ni, perasaan terancam itu datang. Suami aku bolehkah sayang aku 100% macam dulu? Dia bolehkah jaga aku macam dulu? Dia bolehkah bagi masa macam dulu pada aku? Suami kata mampu. Suami katalah mampu. Suami angkat, katalah suami kata mampu. Suami angkat pokok nyok buah tebau. Tengok aku boleh buat. Dia tetap tak percaya. Dia tetap tak percaya. Dia akan terasa. Ya ikhwan. Itu contoh. Perhubungan kita dengan Tuhan mesti ada kesucian. Maka inilah yang dibawa. Perkara pertama kita mengenal. Bawa anak-anak kita kenal Tuhan. Bagi tahu pada anak ni. Sebelum masuk sembahyang, masuk puasa, masuk apa. Ikhwan, kalau ini dapat kita sampaikan, betapa kita bawa anak kita kepada ifradullah bil ibadah, hanya menunggalkan Allah dalam ibadat, tak boleh kongsi dengan sesiapa. Kalau kerangka ini kita tahu, kita baru tahu nak start bercakap kepada anak kita tentang Tuhan macam mana. Maka insya-Allah kita akan sambung pada bahagian yang kedua nanti, bagaimana kita nak perkenalkan tentang Tuhan pada anak-anak kita dengan kita tahu kerangka ni dulu. Simpan dalam kepala kita kerangka ni, baru kita nak masuk kepada kita punya bahan pendidikan. Kita masih di perkara yang pertama, ma'rifatullah lagi. Kita belum ubah ma'rifatun Nabi, ma'rifatul din. Masih ma'rifatullah. Saya akan ambil daripada buku tarbiyah yang kecil ini, kita akan tengok apakah dalil-dalil yang para ulama kita, para pendidik kita ambil, dia tunjuk pada kita. Baca ayat ni pada anak. Kemudian ayat ni kupas macam ni. Akan menambah kepahaman anak kita. Ikhwan, biarlah kerja ni kita buat. Kita ibu, kita bapa, kita buat kerja murabbi dan mursyid. Kita mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Biar anak kita kenal dunia akhirat dengan tangan kita, ikhwan. Semoga Allah berkati kita dunia dan akhirat. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada malam Sabtu yang akan datang. Itu pun kalau saya masih ada umur. Tak kalau bacalah Allah maghfirlahu kat saya. Okay. InsyaAllah. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.